Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Afizal Zaman bertemu rakan tugas Naila Huda. Hari ini awal pagi ada perkembangan terkini berkaitan dengan COVID-19 iaitu dalam beberapa perkara kita akan bincangkan juga mengenai satunya Amerika Trump kata ada perkembangan terkini mengenai vaksin. Yang keduanya adalah mengenai jumlah jangkitan COVID-19 di Malaysia dan juga kita ada tarikh PRK peliharaan kecil Cini ataupun Don Cini itu yang akan berlangsung dikatakan pada bulan Jun nanti. Tapi anda jangan ke mana-mana kerana kita akan mulakan dengan angka statistik angka korban akibat COVID-19 di seluruh dunia iaitu terus meningkat dengan 5,000 kes dalam tempoh hanya 24 jam dan jumlah keseluruhan yang maut akibat wabak ini seluruh dunia telah mencapai 306,000 kes dan data daripada Johns Hopkins University seperti yang anda saksikan sekarang, 3 negara kini melepasi angka 30,000 iaitu Amerika Syarikat kekal sebagai negara merekodkan kematian tertinggi melepasi 86,000 kes dan UK dan juga Itali berada di kedudukan kedua dan juga ketiga dengan masing-masing mencatatkan 34 dan 31,000. Manakala negara keempat dan juga kelima adalah Perancis dan juga Sepanyol dengan masing-masing merekodkan 27,000 kes dan negara lain merekodkan angka maut COVID-19 di bawah 14,000 kes. Sementara itu, data dari Johns Hopkins University juga menunjukkan pertambahan 100,000 kes positif COVID-19 di seluruh dunia. Jumlah keseluruhan kes kini melepasi 4.51 juta kes. Amerika Syarikat satu-satunya negara yang mempunyai kes melebihi 1 juta dengan jumlah kumulatifnya adalah 1.43 juta. Dan 4 negara kini mempunyai angka jangkitan melebihi 200,000 iaitu Rusia, United Kingdom, Sepanyol dan Itali. Manakala 5 negara mempunyai angka jangkitan melepasi 100,000 iaitu Brazil, Perancis, Jerman, Turki dan Iran. Negara lain masih mempunyai angka positif COVID-19 di bawah 86,000. Sementara itu, India dan Peru hari ini mempunyai angka jangkitan melepasi China dengan masing-masing merekodkan 85 dan 84,000 kes. Jumlah pesakit yang sembuh seluruh dunia pula meningkat kepada 1.57 juta kes dan setakat ini 188 buah negara mempunyai kes pandemik tersebut. Ya, betul tu. Dan dalam masa yang sama juga kita ada perkembangan terbaru daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia yang mana WHO dan juga Costa Rica menggariskan inisiatif baru di seluruh dunia untuk akses kepada teknologi kesihatan untuk kita sama-sama perangi COVID-19. Ketua Pengarahnya Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata teknologi vaksin, ubatan, diagnostik dan juga kesemua ini akan dilancarkan dalam beberapa minggu yang akan datang yang mana usaha ini adalah secara global dan ini sekaligus membuka platform untuk berkongsi ilmu, data, harta intelek secara kolaboratif mengenai alatan kesihatan yang ada dan juga yang baru untuk tangani COVID-19. Dan Presiden Costa Rica Alvarado Quesada berkata idea asas tersebut adalah untuk bersolidariti dan seruan untuk bertindak dalam melaksanakan perkara itu dan ujarnya kumpulan secara global ini akan punya akses kepada teknologi data rawatan vaksin baru supaya negara seluruh dunia menjadi satu dalam usaha untuk perangi COVID-19 ini. Dan kita tahu sejak daripada tercetusnya COVID-19 ini pada awal Disember lepas dan dunia diberitahu pada bulan Januari oleh China, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ini seringkali menyatakan bahawa perangi COVID-19 ini harus dilakukan secara bersolidariti bersama-sama semua negara dunia. Tiada yang lebih cepat, tiada yang lebih lambat kerana COVID-19 ini penyakitnya, virusnya adalah bermutasi dan juga kalau ada negara yang sekarang ini telah pun mempunyai angka yang berkurangan tapi ada juga negara yang sekarang ini sedang mencapai puncak kes COVID-19 itu. Dan kita nak dengarkan apa kata Dr. Tedros mengenai perkara ini. Now is the moment where leaders must come together to develop a new global access policy and an operational tool which will turn the many good intentions expressed in recent weeks into reality. At the beginning of the pandemic, President Alvarado asked me to set up a health technology repository for vaccines, medicines, diagnostics, and any other tool that may work against COVID-19. WHO has accepted this visionary proposal from His Excellency President Alvarado and will in the next few weeks launch a platform for open, collaborative sharing of knowledge, data and intellectual property on existing and new health tools to combat
COVID-19. Baik, dalam masa yang sama, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus juga mengulas mengenai keadaan keradangan yang jarang berlaku kepada kanak-kanak yang dipercayai mempunyai kaitan dengan COVID-19 iaitu penyakit Kawasaki. Katanya adalah penting untuk mendeskripsikan sindrom klinikal ini dengan segera dan juga berhati-hati supaya kita dapat faham apa sebab dan serta akibatnya untuk membangunkan intervensi rawatan untuk sindrom ini. Tedros juga meminta semua doktor seluruh dunia untuk bekerjasama dengan pihak berkuasa negara masing-masing dan juga WHO agar mengambil langkah berjaga-jaga dan lebih memahami apa sindrom ini kepada kanak-kanak. Sementara itu, doktor di Britain, Itali dan Sepanyol juga telah memberi amaran untuk melihat keadaan keradangan ini yang jarang berlaku kepada kanak-kanak. Dan bulan lalu, Persatuan Penjagaan Rapi Pediatrik Britain ada mengeluarkan amaran kepada para doktor ada peningkatan jumlah kanak-kanak dengan keadaan radang multi-sistem ini yang memerlukan rawatan intensif di seluruh negara. Dan kumpulan itu juga mengatakan terdapat kebimbangan yang semakin meningkat bahawa salah satu sindrom berkaitan dengan COVID-19 ini muncul pada kanak-kanak atau penyakit lain yang juga tidak dikenal pasti menjadi punca. Dan sebelum ini kita sering membawa laporan mengenai penyakit Kawasaki ini, masih tiada lagi kajian yang menunjukkan ada kaitan secara langsung antara COVID-19 dengan penyakit Kawasaki. Namun semakin banyak peningkatan kes di New York dan juga di Lombardy, merupakan daerah di Itali yang paling teruk terjejas akibat COVID-19, yang menunjukkan sebelum ini walaupun kita beranggap bahawa kanak-kanak tidak menunjukkan simptom besar ataupun simptom berat COVID-19, namun kini ada kaitannya sedikit simptom seperti raum, rashes seluruh badan, keradangan, toxic shocks, ruam, radang, maaf pagi awal lagi, dan juga simptom-simptom yang agak berbeza berbanding dengan apa simptom yang kita kenal pasti dalam COVID-19 ini. Jadi ini satu aspek yang telah pun diambil kira oleh beberapa doktor dan kita akan dengarkan apa saranan Dr. Tedros. WHO will release a scientific brief on multi-system inflammatory syndrome in children. In the past weeks, reports from Europe and North America have described a small number of children being admitted to intensive care units with a multi-system inflammatory condition with some features similar to Kawasaki's disease and toxic shock syndrome. Initial reports hypothesize that this syndrome may be related to COVID-19. It's critical to urgently and carefully characterize this clinical syndrome to understand causality and to describe treatment interventions. Together with our global clinical network for COVID-19, WHO has developed a preliminary case definition and a case report form for multi-system inflammatory syndrome in children. I call on all clinicians worldwide to work with your national authorities and WHO to be on the alert and better understand this syndrome in children. Okey, baiklah. Dalam masa yang sama, sudah pasti dunia tertanya-tanya bilakah vaksin pertama akan muncul untuk merawat COVID-19 ini kerana ramai yang beranggapan bahawa vaksin adalah jalan penyelesaian yang paling tuntas untuk menyelesaikan masalah pandemik COVID-19 ini di seluruh dunia. Dan kalau di Amerika, kita ada perkembangan baru iaitu Presiden Donald Trump. Beliau berharap agar vaksin COVID-19 ini akan berada di pasaran pada akhir tahun ini ataupun tidak lama selepas akhir tahun ini. Dan bercakap di Majlis Rose Garden pada Jumaat, Trump menyatakan bahawa kerajaannya dan pihak swasta ramailah dan sedang membangunkan vaksin sejak awal Januari dan mereka secara amnya bekerja 24 jam. Dan jelas Trump, semua negara seluruh dunia sedang bekerjasama untuk memastikan usaha itu bersifat global dan beliau berkata tidak ada ego antara satu sama lain. Walaupun terdapat laporan di Amerika yang menyatakan bahawa rakyat Amerika Syarikat yang akan mendapat dahulu vaksin dan sebagainya, dan terdapat juga beberapa negara lain yang menyatakan protes bahawa kenapa rakyat Amerika didahulukan, kenapa mengkelaskan rakyat mengikut negara-negaranya dan sebagainya. Ada laporan-laporannya di situ, tapi ini adalah kenyataan daripada Trump yang menyatakan tidak ada ego antara satu sama lain. Siapa yang dapat dahulu, yang berjaya membangunkannya
Amerika akan bekerjasama dengan pihak tersebut dan sekiranya Amerika juga berjaya membangunkan vaksin dahulu, mereka akan bersedia untuk bekerjasama dengan secara global. Namun Trump yakin bahawa virus itu akan akhirnya hilang tanpa kehadiran virus dan beliau tidak mahu orang berfikir semuanya bergantung kepada vaksin. Dan bekas eksekutif pharmaceutical Moncef Slaoui yang telah diarahkan Trump untuk pembangunan vaksin di Amerika berkata, beliau yakin bahawa data percubaan awal menunjukkan beberapa ratus juta dos vaksin akan dihantar mulai lewat tahun 2020. Kita dengar apa kata Trump. Well, they started actually, I guess you heard in January, early January, and they've been working on it. I know so many, and private companies have been working on it. The government's been working on it. So we've got the time because we put and they've literally been working 24 hours a day. So we've got the time, and we hope to be able to do something by the end of the year or shortly thereafter. But again, it's not solely vaccine-based. Other things have never had a vaccine, and they go away. So I don't want people to think that this is all dependent on vaccine, but a vaccine would be a tremendous thing. Baik, itu antara laporan COVID-19 di luar negara. Kita akan lihat kepada kes yang dan juga perkembangan COVID-19 dalam negara pula. Yang semalam, Kementerian Kesihatan memaklumkan terdapat 88 kes yang pulih dan dibenarkan discharge setakat Jumaat. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan, Datuk Dr. Noor Hisham Abdullah, ia menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh sepenuhnya adalah 5,439 kes atau 79.3% daripada jumlah keseluruhan kes. Selain itu, KKM turut mengesan 36 kes baru berkaitan COVID-19 di negara ini. Dan daripada jumlah tersebut, sebanyak 28 kes adalah dalam kalangan bukan warga negara Malaysia. Dalam perkembangan sama, Dr. Noor Hisham memaklumkan tiada pertambahan kes kematian direkodkan juga dan ini menjadikan jumlah kematian kekal sebanyak 112 kes iaitu 1.63% daripada jumlah keseluruhan kes. Dan apa yang kita dipaparkan kini adalah statistik yang saya bacakan tadi dan ini juga ada maklumatnya setiap hari yang dimaknai di media sosial KKM. Dan dengan itu kita nak dengarkan apa kenyataan Dr. Noor Hisham semalam. Oleh itu, jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 6,855 kes dan jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 1,304 kes. Sehingga kini, seramai 14 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dan daripada jumlah tersebut, 5 kes memerlukan bantuan pernafasan. Okey, dalam masa yang sama juga KKM semalam menyatakan telah membangunkan satu sistem dikenali sebagai e-COVID dan sistem itu bagi memastikan pengumpulan data berkaitan COVID-19 di lapangan dapat dijalankan dengan lebih berkesan. Kalau anda dapat saksikan di laman Twitter KKM itu sendiri, inilah data-data yang dikumpulkan melalui pelbagai agensi dan ia dapat dijalankan dengan lebih berkesan, cepat dan juga tepat. Ketua Pengarah Kesihatan, Datuk Dr. Noor Hisham berkata usaha permurniaan data-data tersebut adalah hasil kerjasama dengan beberapa agensi yang berkaitan termasuk MKN, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM dan banyak lagi pelbagai agensi yang dapat kita saksikan supaya kita dapat data yang betul-betul reliable sebab data ini akan menentukan banyak keputusan-keputusan yang akan dibuat sama ada PKPB akan berakhir ataupun tidak, sama ada melonggarkan sekatan, membuat dasar-dasar polisi, SOP dan sebagainya. Inilah data yang akan menentukan segala tindak tanduk tindakan ataupun langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan dan juga pihak berkuasa. Okey, baiklah, dalam masa yang sama juga kita nak melihat kepada perkembangan lain iaitu kalau kita lihat, Nailah, apa cerita? Baik, cerita seterusnya pula, Kementerian Kesihatan akan meneliti cadangan agar tindakan tegas diambil kepada mana-mana individu yang masih berdegil membawa warga emas dan kanak-kanak ke tempat awam ketika Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat PKPB sekarang ini. Dan Ketua Pengarah Kesihatan, Dr. Noor Hisham kata, setakat ini usul tersebut telah dibawa dan dibincangkan di peringkat Mesyuarat Majlis Keselamatan Negara MKN. Bagaimanapun, Kementerian Kesihatan masih menggunakan pendekatan nasihat dalam memastikan kumpulan tersebut tidak dibawa ke pusat membeli belah atau hospital kecuali jika mempunyai janji temu. Dan ini saya kira satu lagi masalah komunikasi mungkin kerana kita tahu bawah PKPB ini diberi kelonggaran untuk menaiki kenderaan
dengan sebelum ini seorang sahaja, telah pun meningkat kepada 2 orang yang dibenarkan dan kini dibenarkan 4 orang dan sebagainya, dan juga kedai-kedai makan dan sebagainya semakin banyak yang dibuka. Jadi ini mungkin memberi confusion sedikit kepada orang ramai apa yang dibenarkan, apa yang tidak, walaupun pada satu aspek ia menjadi kelonggaran, ia dibenarkan dari sudut undang-undang, tapi dalam masa yang sama perlu juga ambil kira nasihat yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Jadi ini satu aspek komunikasi yang perlu dititik beratkan, perlu dipertimbangkan, dan kita nak dengarkan apa kenyataan Dr. Nur Hisham. Kita sekarang ni memberi nasihat, tetapi mungkin kita akan ambil tindakan, iaitu bawa Akta 342, iaitu boleh disaman ataupun boleh dibawa ke mahkamah. Jadi sekarang ni kita hanya bagi nasihat dulu, tetapi tindakan akan disusuli nanti. Okey, itu adalah perkara-perkara yang penting untuk kita ketahui. Anda sebagai seorang yang bertanggungjawab, rakyat Malaysia yang berfikiran tinggi, cerdik pandai dan sebagainya, tolonglah jangan bawa kanak-kanak, orang tua dan juga mereka yang berpenyakit kronik ke kawasan-kawasan awam seperti kompleks membeli belah dan juga pasar tani dan sebagainya. Kerana seperti yang kita bincangkan pada awal ni pagi tadi, WHO sendiri menyatakan dan menyeru agar semua doktor di seluruh dunia bekerjasama untuk melihat kepada penyakit yang sekarang ini sedang menular di kalangan kanak-kanak yang berkaitan, yang dikaitkan dengan COVID-19, penyakit Kawasaki itu, walaupun belum secara saintifiknya disahkan mempunyai risiko ataupun ada kaitan dengan COVID-19, tetapi kes-kesnya seperti yang Nailah katakan tadi meningkat di beberapa kawasan ataupun wilayah yang mempunyai kes COVID-19 yang tinggi, dan risikonya adalah kepada kanak-kanak, anak-anak anda sendiri. Okey, baiklah, dalam masa yang sama juga kita melihat kepada Hari Raya Aidilfitri. Dalam beberapa hari sahaja lagi, Datuk Dr. Nur Hisham menasihati umat Islam supaya menangguhkan aktiviti kunjung-mengunjung pada Hari Raya Aidilfitri bagi memastikan keselamatan keluarga dan golongan berisiko tinggi. Walaupun kerajaan benarkan aktiviti kunjung-mengunjung dengan maksimum 20 orang, KKM gesa masyarakat mempertimbangkan semula perkara itu. Jadi dalam erti kata lain, Kementerian Kesihatan menyarankan perkara yang lain, kerajaan melonggarkan perkara tersebut juga. Dan ini nampaknya terpulang kepada kita semua untuk melihat kepada siapa yang perlu kita ambil nasihat ini. Tapi bagi saya, kita perlu melihat kepada Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM itu sendiri, kerana ia melibatkan risiko kesihatan semua pihak. Walaupun dibenarkan 20 orang seperti yang kerajaan longgarkan, tapi ia masih menjadi risiko. Jadi kita dengar apa nasihat Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah. From the Ministry of Health, we would like to advocate or even to advise the public to have a homely Hari Raya, homely closed-door Hari Raya. This is unprecedented, but at least we can protect our family. That's most important. We have to protect our own family. We have to protect our own community. So if we can practice this, you can have the curfew in your own home, for example, to make sure there's no outsiders coming from outside to your home. Jadi itu saranan Dr. Nur Hisham Abdullah mewakili KKM, katanya terpulang kepada anda, tapi kalau dengarlah nasihat mereka, elakkanlah ziarah-menziarahi itu pada Hari Raya Aidilfitri nanti walaupun ada kelonggaran itu. Baik, banyak lagi perkongsian COVID-19 dalam negara dan juga cerita-cerita politik juga, tapi kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini. Anda masih menonton Awni Pagi. Kita bawakan perkembangan dalam dan juga luar negara di astroawni.com, dan dalam masa yang sama juga, kalau sebelum ini kita lihat harga minyak tengah turun sampai kepada satu tahap yang memang betul-betul murah. Orang kata sampaikan ada yang lagi harga air botol mineral lagi mahal daripada minyak. Dan sekarang kita ada, tapi semua itu berlaku ketika PKP. Dan sekarang bila PKPB dah mula buka kuasa, harga minyak naik sikit, tapi sikit sajalah. Okey, harga minyak RON 95 dan juga 97 naik 6 sen, dan diesel naik kepada 5 sen. Itu yang dinyatakan oleh Kementerian Keuangan semalam, yang menyatakan bahawa itu adalah harga minyak. Tapi Nailah, sebenarnya saya melihat kepada
apabila harga minyak itu menurun dengan banyak sekali sejak beberapa hari yang lepas, bukanlah hari yang lepas, minggu-minggu yang lepas, ramai yang pada awalnya seronok, rakyat seronok dan sebagainya, tapi ada kesedaran tu timbul, mereka merasa risau dan juga bimbang apabila harga minyak ini turun kerana ia akan menjejaskan banyak perkara, terutamanya dari segi pendapatan kerajaan itu sendiri. Ini akan membuatkan takutlah sekiranya terdapat cukai-cukai baru yang diperkenalkan. Banyak sekali perkara ini yang dibincangkan di media sosial. Apapun perbincangan yang ataupun pendapat yang anda ingin suarakan, tolong nyatakan kepada kami di semua platform Astro Awani di media sosial supaya kita dapat bawakan suara anda secara dengan lebih menyeluruh. Okey, dalam masa yang sama ada perkembangan politik yang Nailah nak cerita. Ya, seterusnya kita nak bawakan cerita politik. Semalam diumumkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri DUN N23 Chini Pahang diadakan pada Sabtu 4 Julai depan. Pengerusinya Datuk Azhar Azizan Harun turut mengumumkan hari penamaan calon pada 20 Jun, manakala tarikh mengundi awal ialah pada 30 Jun. 14 pusat mengundi yang mengandungi 66 saluran akan digunakan pada PRK ini dan SPR akan menggunakan Dewan Utama Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Pekan sebagai pusat penamaan calon dan pusat penjumlahan rasmi undi, dan seramai 832 petugas akan mengendalikan proses pengundian semasa hari berkenaan, dan Pegawai Daerah Pekan Datuk Zaliza Zulkifli dilantik sebagai pegawai pengurus PRK kali ini, dan kerusi DUN Chini kosong susulan kematian penyandangnya Allahyarham Datuk Seri Abu Bakar Harun 60 tahun di Hospital Kuala Lumpur akibat serangan jantung pada 6 Mei lepas. Dan ini satu perkembangan yang sangat menarik. Kita akan lihat bagaimana agaknya pelaksanaan PRK DUN ini yang kita jangkakan pada 4 Julai. Masih ada lagi risiko jangkitan COVID-19 itu di luar sana. Namun pada masa sama kita lihat di Korea Selatan ada juga yang menjalankan PRK kecil juga di sana, dan pada masa sama masih mengamalkan penjarakan sosial, masih menetap kepada SOP tertentu yang telah ditetapkan oleh kerajaan mereka. Jadi kita akan saksikan bagaimana kerjasama antara SPR dan juga Majlis Keselamatan Negara MKN dan juga KKM untuk memastikan demokrasi negara masih boleh berjalan, proses-proses demokrasi itu masih boleh berlangsung seperti biasa, namun masih menetap kepada SOP dan juga masih menjaga kesihatan penduduk di Chini Pahang. Baik, kita ada lagi berita seterusnya, Hafizi. Ya, berita seterusnya adalah macam Nailah kata, kita nak melihat kepada SOP baru yang akan diperkenalkan oleh SPR itu sendiri, SOP khas PRK DUN Chini untuk mencegah penularan COVID-19. Macam Nailah kata, banyak negara seperti Korea Selatan, malah di California itu sendiri membuat email, menghantar kertas undi secara email kepada pengundi-pengundi di sana menjelang pilihan raya presiden pada November ini. Jadi SOP khas ini akan diperkenalkan SPR berikutan pandemik COVID-19, dan pengerusi SPR Datuk Azhar Azizan Harun berkata antara cadangan ialah menghadkan jumlah maksimum pengundi di antara saluran kepada 400 pengundi berbanding 600 sebelum ini, dan banyak lagi lah perkara SOP khas itu akan dibincangkan dan akan diberitahu kelak kepada pengundi-pengundi yang berada di kawasan Chini. Okey, dalam masa yang sama juga kita nak lihat kepada perkembangan politik yang terjadi di Kedah. Kalau semalam kesemua 36 adun selesai menghadap Sultan Kedah, dan melihat kepada pergolakan politik yang berlaku di peringkat negeri itu pada hari Jumaat lepas, semuanya telah menghadap dan dijangkakan terdapat pengumuman besar yang akan berlaku pada hari Ahad ini. Banyak laporan media yang memetik bahawa Majlis Angkat Sumpah Menteri Besar Kedah ke-14 dijangka berlangsung pada hari Ahad ini selepas 36 ahli Dewan Adun selesai menghadap Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salehuddin Sultan Badlishah. Dan kalau kita lihat, banyak adun-adun telah pun menghadap Sultan Kedah semalam, dan hari ini kemungkinan besar ada berita yang memetik bahawa Datuk Seri Mukris Mahathir, Menteri Besar Kedah yang sekarang ini mungkin akan membuat pengumuman rasmi mengenai kedudukan kerajaan negeri tersebut pada sidang media hari ini katanya. Dan terdapat juga laporan menyatakan bahawa Pakatan Nasional Kedah semakin hampir untuk membentuk kerajaan negeri baru menggantikan PH selepas 23 adun menyatakan hilang kepercayaan terhadap kepimpinan
Mukris. Itu yang terjadi di Kedah dan kalau kita lihat pergolakan politik itu juga berlaku di negeri Johor sekarang ini selepas langkah Sheraton yang berlaku pada bulan Februari ke dah lah? Ya, hujung Februari. Hujung Februari itu sendiri. Okey. Baiklah, saya rasa itu saja laporan yang dapat kami bawakan di awal ni pagi. Banyak lagi sebenarnya kami nak bawakan tapi masa sangat menceburui kita. Dan saya rasa setakat itu saja Nala. Ya, dan jangan lupa saksikan Realiti Rakyat pada 8.30 sempena sambutan Hari Guru. Kita akan bercakap bersama dua cikgu yang viral di internet dan apa agaknya inovasi mereka untuk terus mengajar ketika dalam tempoh PKP ini. Sekian saja daripada kami di Awal Ni Pagi. Saya Nala Huda. Saya Hafizal Zaman. Assalamualaikum. Salam sejahtera.